ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi insyaAllah kita sambung perbahasan kitab Mukhtasar Jiddan yang syarahkan Matan Ajrumiyah dalam perbahasan yang seterusnya. Jadi sebelum ini kita dah habis membahaskan berkenaan dengan apa erti kalam, Kemudian yang keduanya kita dah membahaskan berkenaan dengan aqsamul kalam, bahagian-bahagian kalam, yang mana bahagian-bahagian kalam ini terbahagi kepada tiga, iaitulah isim, fi'il dan juga huruf ja'an li ma'na, bukannya huruf al-mabani. Jadi kita dah bahaskan dalam kelas sebelum ni. Jadi sekarang ni kita masuk bagaimana kita nak mengenali isim. Bagaimana kita nak mengenali sesebuah kalimah tu adalah kata nama. Kata nama ni secara menyeluruh lah. Kalau dalam bahasa Melayu ada kata nama khas dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab ni semua kata nama itu dipanggil sebagai isim. Semuanya dipanggil sebagai isim. Okey. Jadi tak susah untuk kita mengenalinya. Jadi sekarang ni kita perlu faham, kita tak masuk lagi perbahasan berkenaan dengan i'rab. Kita tak masuk lagi. Ni kita baru masuk muqaddimah sahaja. Baru kita nak mengenali kalam-kalam ataupun kita nak mengenali jenis-jenis kalam dan sebagainya lah. Jadi bila kita dah faham pembahagian awal ni, bila kita masuk ke bahagian yang seterusnya mudah untuk kita mengklasifikasikannya. Okey. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa huruf al khafdi. يعني أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بالخفض نحو مررت بزيد وغلام زيد فزيد المجرور بالباء وغلام اسمان لوجود الخفض والتنوين نحو زيد ورجل فزيد ورجل كل منهما اسم لوجود التنوين فيه والتنوين نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا ودخول الألف واللام نحو الرجل والغلام فكل منهما اسم لدخول ألف لام عليهما وحروف الخفض نحو مررت بزيد ورجل فكل منهما اسم لدخول حرف الخفض وهي الباء عليهما. Okay. Jadi yang pertama, kita nak mengenali isim. Isim itu dikenali dengan khafat, tanwin, kemudian dimasuki oleh alif lam, kemudian yang keempat dimasuki oleh huruf-huruf khafat ataupun huruf-huruf jar. Okey. Jadi kita pergi yang pertama. Sesungguhnya isim ini dibezakan daripada fi'il dan huruf dengan tanda bawah, iaitu khafat ataupun jar. Jadi kita boleh tengok dekat sini, al-ismu yang pertama adalah dikenali dengan al-khafat ataupun jar. Kalau al-khafat ini adalah mazhab Kufah, mereka memanggil baris bawah sebagai khafat, manakala mazhab Basrah mereka memanggilnya dengan jar. Jadi kita sedikit kita perlu tahulah benda ni supaya kita tak terkeliru. Khafat dengan jar adalah benda yang sama. Okey. Jadi yang pertama, contoh yang pertama yang diberikan adalah marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Ini contoh dia. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Jadi bila kita lihat di sini, kita lihat contoh kat sini adalah Zaidin, kalimah Zaidin, gulami dan juga Zaidin. Jadi di kat sini ada tiga kalimah yang mana berbaris bawah. Bila tiga-tiga ni berbaris bawah menunjukkan ketiga-tiga ni adalah isim. Zaid adalah isim,
Ghulam adalah isim, Zaid adalah isim. Okey. Jadi semuanya ni adalah isim. Marartu bi Zaidin bermaksud saya telah berjalan dengan Zaid dan juga hamba Zaid. Jadi di sini ketiga-tiga ni, Zaidin, Ghulami dan juga Zaidin, semuanya adalah isim kerana dia boleh menerima baris bawah. Okey. Itu tanda yang pertama. Jadi samalah kalau kita baca dalam Al-Quran dan sebagainya, kalau kita nak membezakan isim dan juga fi'il, jadi kita lihatlah kalau dia boleh berbaris bawah. Contoh kalimah Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Jadi dalam kalimah tersebut, semua yang berbaris bawah itu adalah isim. Bismi, ismi baris bawah, mim baris bawah. Allahi, lafzul jalalah, ni memang isim lah. Kemudian Ar-Rahmani, baris bawah, bermaksud dia adalah isim. Ar-Rahimi adalah baris bawah. Jadi dia semuanya adalah isim. Okey. Itu yang pertama. Okey. Fazaidun al-majruru bil ba wa gulamun ismani liwujudil khafad. Okey. Wat tanwinu. Okey, ini contoh yang ni tanda yang pertama, iaitu khafad ataupun jar boleh menerima baris bawah. Okey. Ni saya tuliskan dalam bahasa Melayu. Nota ni sedikit saya tuliskan dalam bahasa Melayu kerana ada permintaan dalam minggu lepas yang meminta untuk memudahkan dalam bahasa Melayu lah. Jadi saya sedikit akan tulis juga dalam bahasa Melayu. Okey. Bagi mana mubtadi'in ataupun orang yang baru nak belajar, jadi terpaksalah saya meraihkan supaya mudah kefahaman tu sampai. Okey. Jadi yang kedua adalah at-tanwin. Jadi kita pergi kepada tanda yang kedua. Okey. Contohnya yang diberikan di sini adalah Zaidun wa rajulun. Okey, Zaidun wa rajulun. Zaidun ataupun rajulun. Okey. Jadi dalam keadaan ni Zaidun dan juga rajulun dia adalah isim. Kerana apa? Kerana dia wujud dengan tanwin. Okey, wujud dengan tanwin. Okey, ni tak susah untuk kita faham. Okey. Dan apa maksud tanwin ni? Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqul akhirah lafzan la khattan. Tanwin ni apa? Tanwin ni adalah nun sakinah yang wujud di hujung kalimah secara sebutan, bukannya secara penulisan. Jadi kalau kita tengok contoh tanwin, bila kita tengok contoh pada tanwin ini dan juga tanwin ini, dia hanya pada sebutan. Adapun dari sudut penulisan, dia tak terzahir. Tak terzahir, nun sakinah tersebut tak dizahirkan. Okey. Tanwin ni adalah nun sakinah di akhir kalimah pada sudut penyebutan. Okey, pada sudut penyebutan sahaja, bukannya pada sudut penulisan. Dari sudut penulisan, nun sakinah tersebut tak dizahirkan. Bila tak dizahirkan, digantikan dengan kalimah yang berganda. Itulah tanwin ini. Sama ada tanwin baris atas, tanwin baris bawah, ataupun tanwin baris hadapan. Okey, itu tanwin. Okey. Kemudian yang seterusnya, dukhulul alifi wal lami. Dukhulul alifi wal lami. Ini tanda yang ketiga. Isim yang pertama tadi dia adalah khafad tanwin. Yang ketiga, dukhulul alifi wal lami, dimasuki oleh alif dan juga lam. Dimasuki oleh alif dan juga lam. Okey. Okey. Segala nota yang saya tuliskan ini lebih seeloknya kalau para pendengar boleh menulisnya sebagai
sebagai memastikan ilmu kita tu melekat lah. Sebab kalau kita buka kitab ni kadang-kadang kita malas. Jadi dengan nota-nota ni insya-Allah kita mudahlah nak dapatkan kefahaman semula. Okey. Contohnya dukhulul alif wal lam nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Kalimah ar-rajulu dan juga al-ghulam. Okey, ar-rajulu dan juga al-ghulam. Jadi kedua-dua kalimah ini dimasuki alif lam. Contohnya dalam Al-Quran, Dzalikal kitab, dzalika al-kitabu. Alif lam mim, dzalika al-kitabu. Jadi kalimah al-kitabu tersebut adalah isim kerana apa? Kerana dimasuki oleh alif lam. Kerana adanya dalam kalimah tu alif lam. Bila ada alif lam, mudah kita nak kenal dia adalah isim. Okey. Fa kullu minhuma, rajulun dan ghulam ni adalah kedua-duanya isim kerana dimasuki alif lam. Okey. Kemudian itu tanda yang ketiga. Kita pergi kepada tanda yang keempat, dukhulu hurufil khafdi, dimasuki oleh huruf khafad. Huruf khafad ataupun huruf jar. Okey. Jadi huruf khafad ataupun huruf jar ni apa? Okey, huruf khafad ataupun huruf jar dia adalah, mudah kita sebutkan, adalah sebagai kata hubung. Huruf sebagai kata hubung lah dalam sesebuah ayat, dia akan menjadi kata penghubung. Okey. Contohnya adalah marartu bi Zaidin wa rajulin. Okey. Marartu bi Zaidin wa rajulin. Jadi ini seperti mana contoh yang di atas tadi, marartu bi Zaidin. Okey. Zaidin ini dia dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar tu apa? Ba ini. Ba ini adalah huruf jar dia. Jadi menyebabkan huruf jar inilah yang menyebabkan dia berbaris bawah, dan dia memasuki kepada isim. Jadi sebab itulah kita tahu Zaidin adalah isim. Kerana apa? Kerana dia bersambung dengan huruf jar. Nanti kita akan tengok apa huruf jar yang ada. Okey. Thumma dzakara jumlatan min hurufil khafdi. Okey. Kita dah sempurna 4 tanda tadi. Isim dikenali dengan khafad, tanwin, alif lam dan juga huruf jar. Okey, sekarang kita masuk apa itu huruf-huruf jar yang ada dalam kalimah bahasa Arab. Okey. ثم ذكر جملة من حروف الخفض فقال وهي من وإلى نحو سرت من البصرة إلى الكوفة فكل من البصرة والكوفة اسم لدخول من على الأول وإلى على الثاني. Okay. Okay. Ni saya sebutkan sebelum membaca syarah, saya bacakan matan terlebih dahulu. Itu apakah huruf-huruf jar ni? Wahia min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasami, wahia al waw, wal ba, wal ta. Jadi huruf-huruf ni tak dapat tidak, mestilah dihafal. Sebagai pemula, orang yang baru nak memulakan pembelajaran ni, tak dapat tidak, kita mesti hafal kalimah-kalimah ini. Paling kurang kita hafal susunan mengikut matan inilah. Kita hafal matan ini. Okey. Itu apa? Kita senaraikan di sini. Okey. Huruful jar iaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Okey, ni huruf-huruf jar. Okey. Dan termasuk juga yang akan menyebabkan khafad adalah huruful qasami, huruf-huruf sumpah, iaitu sumpah demi Allah dan sebagainya. Iaitu huruf-huruf qasam dalam bahasa Arab apa? Wallahi, waw. Wabillahi, ba. Ba'ul qasam. Kemudian ta.
Ini adalah huruf qasam. Okay, ini adalah huruful khafdi ataupun huruful jarri. Okay, huruf khafat ataupun huruf jar. Yang ini pula adalah huruful qasami, huruf sumpah, huruful qasami. Okey. Jadi nak dapat tidak, kita kena hafal min. Min sebagai contoh, min maksud dia apa? Min daripada. Okey. Min bermaksud daripada. Okey. Bolehlah kita tuliskan di sini. Min adalah daripada. Okey. Ila kepada. Ila bermaksud kepada ataupun ke ataupun kepada. Bolehlah kita terjemahkan. An daripada, lebih kurang, maksudnya tak jauh berbeza. Ala ke atas. Okey, ala adalah ke atas ataupun atas lah. An kepada jugalah. Daripada. Okey. Fi di. Rubba kadang-kala. Rubba kadang-kala. Okay. Ba dengan. Ba bismillah kan, dengan nama Allah. Okey, bis bermaksud dengan. Kaf laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Ka adalah huruf musyabahah ataupun penyerupaan, seumpama, bermaksud seumpama ataupun seperti. Lam li adalah menunjukkan kepada pemilikan, milik siapa, lebih kurang kepada lah. Bolehlah kita terjemahkan sebagai kepada. Okey. Ni huruf-huruf jar dan juga pengertian dia. Manakala huruf qasam, inilah maksud-maksud dia, huruf qasam. Okey. Waw, ba dan juga ta. Huruful qasam semuanya bermaksud demi lah, demi masa, demi wal asri, wal fajri, semuanya berbaris bawah. Kerana apa? Kerana dia adalah huruful qasami. Okey. Jadi di sini dinyatakan contoh setiap satu dalam Mukhtasar Jiddan. Dinyatakan contoh setiap satu huruf jar tersebut. Okey. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Ini atas ni kita padam dulu. Okey. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Jadi kita tengok kalimah yang duduk selepas huruf jar, iaitu min. Dekat sini ada min, kalimah yang pertama. Yang kedua ila. Jadi kalimah yang duduk selepas min adalah Al-Basrah. Jadi menunjukkan bahawa Al-Basrah ini dia adalah isim. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, Al-Basrah, kalimah Al-Basrah ni terhimpun pada dia tiga bentuk ataupun tiga ciri-ciri isim. Tiga ciri-ciri isim, iaitu sebelum dia ada huruf jar. Sebelum dia ada huruf jar ataupun huruf khafat. Kemudian yang kedua, dia ada alif lam. Jadi kita perhatikan, dia ada alif lam dekat sini. Okey, dia ada alif lam. Okey. Kemudian tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga ada Basrah ni adalah berbaris bawah, Basrati. Jadi kat sini terhimpun tiga ciri-ciri isim. Yang tiada adalah tanwin. Jadi apabila wujud tanwin tak boleh ada alif lam. Bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Itu
satu sifat berlawanan lah. Bila ada alif lam tak boleh tanwin, bila ada tanwin tak boleh ada alif lam. Jadi dekat sini ciri-ciri yang tak ada hanyalah tanwin. Sama juga dengan al-kufah ni. Al-kufah dia terletak selepas huruf khafat, selepas huruf ilah. Selepas huruf ilah. Okey, itu tanda yang pertama, selepas ilah. Kemudian yang kedua dia ada alif lam. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga dia adalah berbaris bawah. Jadi ni 3 tanda sempurna. Dia menunjukkan kuatlah bahawa ini terbukti dia adalah sebagai isim. Terbukti secara kuat dan kukuhnya bahawa dia adalah isim. Okey. Saya telah berjalan daripada Basrah ke Kufah. Okey. Itu contoh yang pertama yang menggunakan min dan juga ilah. Contoh yang kedua, an. Kalimah an. Okey. Ramaitu sahma 'anil qausi. Ramaitu sahma 'anil qausi. Okey, saya melemparkan panah daripada busur. Melemparkan panah daripada busur. Okey, melepaskan panah. Saya melepaskan anak panah daripada busurnya. Okey, jadi di sini kita perlu perhatikan kalimah selepas an. Selepas an iaitu al-qaus. Al-qaus ni adalah isim. Kerana apa? Kerana dia terletak selepas huruf jar an. Yang pertama tanda dia adalah selepas huruf jar. Jadi al-qaus juga dia memiliki alif lam. Memiliki alif lam, dua lah tanda dia. Kemudian yang ketiga dia berbaris bawah. Jadi dia adalah secara tak langsung kita tahu dia adalah isim. Okey. Kalau kita nak perhatikan pada sahma ni juga, dia adalah isim kerana apa? Sahma ni adalah isim kerana dia ada alif lam. Jelaskan, ada alif lam automatik dia adalah isim. Okey, ini contoh yang kedua menggunakan an. Okey. Wa ala. Yang ketiga, wa ala raqibatu wa ala al-farasi. Raqibatu wa ala al-farasi. Contoh yang ketiga, raqibatu 'alal farasi. Saya menunggang di atas kuda. Okey, saya menunggang di atas kuda. Okey, saya menunggang di atas kuda. Raqibatu 'alal farasi. Jadi kalimah ala ini huruf jar, huruf khafat ala. Jadi di sini ala ni dia adalah huruf jar. Jadi secara automatik yang duduk selepas dia adalah isim. Yang duduk selepas dia adalah isim. Jadi al-farasi adalah isim. Itu salah satu tanda dia. Tanda yang kedua, al-farasi dia ada alif lam. Kemudian tanda yang ketiga, sin dia iaitu kalimah hujung dia berbaris bawah. Jadi secara automatik al-farasi ni adalah isim. Okey. Itu untuk contoh ala. Contoh yang seterusnya, wa fi nahwu al-ma'u fil quzi. Al-ma'u fil quzi. Al-ma'u fil quzi contoh. Kemudian rubba, contoh untuk rubba kita tengok rubba rajulin karimin laqituhu. Okey. Al-ma'u fil quzi. Kat sini ada fi. Menunjukkan selepas dia adalah isim, kemudian ada alif lam, kemudian zai. Zai dia adalah baris bawah. Jadi kita tahu al-quz adalah isim.
air di dalam tempayan ataupun dalam bekas. Okey. Ataupun di dalam cereng. Al-kuz ni lebih kurang macam itulah, cereng ataupun bekas yang mengantongkan air lah. Kemudian rubba rajulin karimin. Rubba, kalimah rubba adalah huruf jar. Secara automatik rajulin berbaris bawah. Jadi dalam keadaan ni rubba rajulin karimin laqituhu. Kita tahu rajulin dia adalah huruf adalah isim kerana sebelum dia ada rubba, kemudian tanda isim dia yang lain adalah dia menerima baris bawah, khafad. Kemudian tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga adalah dia datang dalam bentuk tanwin. Datang dalam bentuk tanwin. Secara automatik kita tahu dia adalah isim dengan 3 tanda. Jadi dalam keadaan ni dia menggunakan tanwin dan tidak menggunakan alif lam. Jadi kita tahu seperti mana yang saya sebutkan tadi, alif lam tidak akan bertemu dengan tanwin dalam satu kalimah. Okey. Rubba rajulin karimin laqituhu. Kadang-kala lelaki yang baik ataupun lelaki yang pemurah saya berjumpa dengannya. Ataupun jarang sekali lelaki yang pemurah saya menjumpainya. Itulah maksud dia. Okey. Contoh untuk rubba, fi, ala, fi dan juga rubba. Kemudian yang seterusnya wal ba wal kaf wal lam. Okey. Marartu bi Zaidin. Saya berjalan dengan Zaid. Sama jugalah, bi bercampur dengan Zaid. Okey, wal kaf Zaidun kal badri. Zaid seumpama bulan. Okey, Zaidun kal badri. Ka ni adalah untuk pentashbihan ataupun penyerupaan. Okey, Zaidun kal badri. Ka di sini. Jadi ka tu adalah dia adalah huruf jar ataupun huruf khafad. Kemudian selepasnya ada isim yang bermaksud badar. Badar ni bulan. Zaid adalah seperti bulan purnama. Okey. Tukaf. Okey, kemudian seterusnya lam. Al-malu li Zaidin. Contoh yang seterusnya, al-malu li Zaidin. Harta tersebut adalah milik Zaid. Jadi dekat sini kita tahu lam adalah huruf jar, menunjukkan kalimah yang duduk selepasnya adalah isim. Zaidun tersebut adalah isim. Okey, ini contoh-contoh dia. Okey, jelas setakat tu insya-Allah. Kemudian huruful qasami, contoh dia mudah, wallahi wa billahi wa tallahi. Dan semua sumpah-sumpah yang kita boleh jumpai dalam Al-Quran. Bila kita buka Al-Quran kita akan jumpalah wal fajri wal asri, lagi apa lagi, dan sebagainya lah. Kalau kita buka kita akan jumpalah dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah yang kita akan jumpai. Contoh menggunakan ta, wa tallahi la akidanna, wa tallahi la akidanna dalam ayat tersebut. Okey. Jadi itu adalah bagaimana untuk kita mengenali isim secara mudah, 4 tanda tadi. Jadi saya senaraikan balik. Ada 4 tanda yang mana kita boleh mengenali isim. Okey. Isim yang pertama dikenali dengan apa? Yu'rafu bil khafdi. Dikenali dengan baris bawah. Dengan tanda bawah, sama ada tanwin ataupun tanpa tanwin. Okey, yang kedua tanwin. Ini tak kisah tanwin sama ada di baris atas ataupun tanwin tersebut baris bawah ataupun tanwin tersebut baris hadapan. Asalkan dia adalah tanwin, dia adalah termasuk dalam kategori isim. Yang ketiga adalah dimasuki alif lam. Alif lam. Kalimah-kalimah yang mempunyai alif lam
secara automatik dia adalah isim. Kemudian yang keempat dimasuki huruf khafat ataupun huruf jar, seperti mana yang kita dah sebutkan tadi. Jadi kita perlu hafal lah wa huruful jarri wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal kaf wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya waw wal ba wat ta. Jadi kita kena hafal lah. Ni sedikit cara untuk kita mengenali huruf-huruf, kita mengenali isim secara tak langsung. Jadi kita dapat fahamlah di sini 4 ciri-ciri ni kita nak mengenali isim, tanda isim dalam kalimah bahasa Arab. Jadi sekadar itu sahaja untuk minggu ini. Kalau ada sebarang persoalan dan sebagainya boleh tanya di ruangan komen. Jadi insya-Allah kita akan insya-Allah saya akan menjawabnya pada minggu yang akan datang. Jadi cukup sekadar tu. Wallahu taala alam. Sebelum kita bacakan Al-Fatihah, semoga Allah membukakan kefahaman kepada kita dalam memahami bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis, bahasa syurga dan sebagainya, dan seterusnya memberikan keafiatan kepada seluruh ahli keluarga, guru-guru, rakan-rakan dan secara umumnya pada Malaysia dan dunia. Semoga dijauhi daripada segala wabak penyakit. Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.